بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها ثم تمنى على الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaannya, taufiknya serta hidayahnya yang memberikan kepada kita kesempatan, ruang dan juga peluang yang masih lagi terbuka kepada kita pada malam yang penuh dengan barakah ini. Allah masih kekalkan kita untuk berada di kalangan orang-orang yang menginginkan kefahaman dalam agama, masih lagi kekal dengan kecenderungan untuk faham dan mula meminati untuk memahamkan tentang bagaimana perjalanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga duduk-duduk kita ini Allah kurniakan sebaik-baik keadaan seorang yang soleh dan dijadikan kita kelompok yang dikasihi oleh Allah dan terhindar daripada kebencian Allah Subhanahu wa taala, wa a'yadzu billah. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, insya-Allah malam ni sambung balik kita punya perbincangan kita. Kita dah masuk tuan-tuan fasa kedua. Fasa yang kedua iaitulah pemerintahan dan penguasaan di kalangan bangsa Arab. Dan pada tanggal 6 hari bulan 11 tahun 2023 kita berhenti pada bab tentang bagaimana pemerintahan di Yaman, yang kita dapat melihat bagaimana Yaman adalah merupakan satu kerajaan tua, kerajaan kuno yang datangnya daripada satu yang sangat masyhurnya dengan empangan Ma'arib, yang sangat masyhur dengan empangan Ma'arib dan sangat masyhur dengan pemerintahan beraja. Dan pada masa yang sama tuan-tuan, kita tengok bagaimana pertembungan antara dunia Nasrani bertembung dengan dunia Islam pada tanggal 300 tahun Masihi. Dan sejak daripada itu sampailah kelahiran Islam di Yaman telah menyaksikan bagaimana keadaan huru-hara dan kekacauan, dan berlaku persekentaan antara saudara, perang saudara, dan membuatkan penduduk Yaman terdedah kepada penaklukan kuasa asing. Dan kuasa-kuasa besar seperti mana Rom mula menakluk Yaman. Dan hari ini tuan-tuan, nama Yaman sedang meningkat naik. Ketika ini tuan-tuan, di Gaza sedang berlakunya peperangan antara Israel dengan Gaza, Israel dengan Hamas, dengan Palestin. Tiba-tiba Yaman muncul tuan-tuan. Yaman menghulurkan bantuan. Dia tak boleh nak hantar dia punya peluru berpandu sebab disekat. Apa dia buat? Dia sekat semua perjalanan kapal-kapal yang melalui lautan dia, maka dia sekat habis. Yang terbaru tuan-tuan, kapal US yang membawa muatan minyak ditahan dan dirampas oleh Yaman. Sebelum ni kapal yang bawa kenderaan termasuk kenderaan perang
Yaman, mai tuan-tuan, Yaman dia rampas bawa balik pi ke dia punya pengkalan dia. Punya berani tuan-tuan Yaman ni. Budak dah kecil-kecil budak kata apa tuan-tuan? Dia kata apa? Dia kata kami bangsa yang tak pernah takut dengan sesiapa pun. Bangsa yang tak pernah takut dengan siapa-siapa pun. Tuan-tuan, semangatnya orang Yaman ni. Dan orang Yaman tuan-tuan, kalau dalam dunia Arab ni, kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, bila ada orang Yaman dia suka bawa teksi. Yang dia bawa teksi tu, dia bawa teksi tuan-tuan nak pergi Tan Naim ke apa tu, banyak kan orang Yaman. Dan perangai orang Yaman ni dia kasar. Antara semua orang Arab paling kasar Yaman. Sebab tu orang Arab lain kalau dengar kata anta minnin, hang daripada mana? Dia kata ana min Yaman. Ana min Yaman. Dia kata aku daripada Yaman. Habang tu korban. Dia kata orang Arab akan bawa korban. Maksud apa korban? Korban itu hancur. Dia bawa ketan hancur dekat Yaman ni. Pasal perangai orang dia tu kasar sangat. Sebab tu tuan-tuan, dia tak takut siapa pun. Orang Palestin dia lembut, tapi dia punya hati dia tu tuan-tuan cekal. Orang Yaman ni kasar, hati pun cekal. Antara tentera yang kuat dalam bagi dunia Islam adalah tentera Yaman. Selain dari tentera Mesir, tentera Yaman antara yang kuat. Orang Yaman tuan-tuan adalah merupakan aliran darah kepada orang-orang Islam dalam Nusantara ni. Di kepulauan Nusantara, di belah-belah kita ni, Malaysia maupun di Nusantara, di belah Indonesia, aliran darah orang-orang Melayu kebanyakannya ada campuran daripada darah Yaman. Tu muka kita tuan-tuan, kadang-kadang muka kita muka ala-ala nak main kata Melayu, mengaku Melayu tapi hidung boleh menyangkut baju. Muka Melayu tapi nama Syed, nama Syarifah. Dan dia tuan-tuan, kita punya kalau aliran Arab Yaman ke belah kepulauan Indonesia, kebanyakan datang daripada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Bait, daripada Husaini, daripada Sayyidina Husain alaihi salam, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Keluarga Nabi mai daripada dua cabang. Sama ada di hujung dia ada Hasani ataupun Husaini. Sebab keturunan Nabi berpecah pada siapa? Berpecah kepada Sayyidatina Fatimah yang berlaku perkahwinan dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, karamallahu wajhahu alaih. Waktu ketika mana berlakunya perkahwinan, dari situ datang dua orang cucu Nabi yang paling jadi apa, syababu min ahli jannah, pemuda ahli syurga, Hasan dan Husain. Dari situ tuan-tuan, daripada susul galur keturunan Hasan, adanya seorang anak yang bernama Ali Zainul Abidin. Daripada Ali Zainul Abidin lah tuan-tuan, yang sebelah kita ni, sebelah Nusantara ini, kebanyakannya datang daripada susul galur Ali Zainul Abidin, daripada anak kepada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Dan berpecah dua, sama ada keturunan Nabi itu daripada Hasani ataupun Husaini. Kalau dia abang kita, saya ni keluarga Nabi belah siapa? Hasani au Husaini. Dia kata tak, Hasani pun tak, Husaini pun tak. Habis tu main pada mana? Saya lain pula, saya lain sikit, Al-Mahdi lagi tak ada. Dia nak bang dia keturunan Imam Mahdi. Imam Mahdi pun tuan-tuan mai daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Hasan ataupun Husain, wallahu alam. Mai kok mana pun, Imam Mahdi itu adalah datang daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, jadi kita yang tak ada keturunan Nabi ni duk mengaku kata kita Imam Mahdi, mau duk pegang kepala duku seorang sekali tuan-tuan. Tak ada kena mengena kita ni dengan kita mengaku Imam Mahdi.
Dan ni pelik-pelik orang pakat mengaku Imam Mahdi. Baik tuan-tuan, kemudiannya daripada Yaman ni tuan-tuan, dan akhirnya bila berlakunya pertengkaran, berlakunya perang saudara, kebiasaannya mana-mana negara pun, mana-mana negeri pun, jika berlaku perang saudara, ada seseorang akan menangguk di air yang keruh. Adanya musuh-musuh ni akan masuk untuk mengambil kesempatan. Maka berlaku di Yaman waktu kekukuhan kerajaan dia yang di bawah keluarga Qataniyah, sampaikan berpecah keluarga Qataniyah ini sampai 300 tahun Masihi, sampailah kelahiran Islam di Yaman. Berlaku huru-hara yang begitu melampau, sampailah Rom menakluk Adnan, bahkan membantu Habsyah, dan Habsyah lah di bawah kelolaan, di bawah penyeliaan, di bawah anak buah kepada Rom. Rom dia tak pergi serang, tapi dia bagi backup, seperti mana Amerika backup kepada Israel. Dia backup Habsyah, Ethiopia, orang kulit hitam. Dia backup Ethiopia pergi serang Yaman. Bila serang Yaman tuan-tuan, kali pertama Yaman telah pun kalah, dan Ethiopia menduduki Yaman buat kali pertama pada tahun 340 tahun Masihi. 40 tahun serang, baru boleh menang. Bukan sehari dia punya perancangan untuk menakluk Yaman, 40 tahun serang, baru kalah, dengan mengambil kesempatan dari persenjataan terus menerus antara Puak Hamdan dan Puak Himyar. Hamdan pun Yaman, Himyar pun Yaman, dua-dua ni saudara tuan-tuan, perang. Akhirnya Ethiopia mengambil kesempatan di bawah sokongan daripada Rom, dan perangai Rom tu daripada dulu lah, dia bagi sokongan backup kepada mana-mana orang yang akan nak serang negara-negara yang dia tak suka. Macam sekarang dia tak pergi serang, tapi dia backup. Dia tak lawan dengan Rusia, tapi dia backup Ukraine. Tuan perasan tak? Perangai US ni, perangai Amerika ni, dia tak serang, tapi dia backup. Dalam diam-diam dia hantar dia punya aset-aset ketenteraan bagi orang tu guna. Bila orang kata Amerika perang, tak, kami tak perang, Ukraine yang perang. Tapi aset ketenteraan, aset siapa? Aset Amerika. Tu yang Rusia dia mula menyokong Palestin. Pasal hang sokong Ukraine, hang lah ni aku sokong Palestin, hang sokong Israel kan, aku sokong Palestin. Jadi tuan-tuan, ada backup dua-dua. Baik, kemudiannya pendudukan Habsyah di Yaman berakhir pada tahun 378 tahun Masihi. 340 sampai 378, berapa tahun? 38 tahun Habsyah menakluk Yaman. Dan kemudiannya apabila Yaman mendapatkan kemerdekaan, berlakunya keretakan empangan Ma'rib dan mengakibatkan banjir besar pada tahun 459 Masihi. Seperti yang dinyatakan dalam Quran, peristiwa ini menyebabkan kejatuhan keseluruhan tamadun Yaman dan tersingkirnya bangsa itu di tempat sendiri. Akhirnya Yaman telah pun lenyap di tempat sendiri lepas daripada Allah meruntuhkan empangan Ma'rib. Baik, maka pada tahun 559 dan pada tahun 523 tahun Masihi, seorang Yahudi, nampak tak, Yahudi mula masuk. Tadi Yahudi tak ada, sekarang Yahudi mula masuk. Seorang Yahudi diutus dalam satu kempen besar-besaran menentang Kristian Najran untuk memaksa mereka memeluk agama Yahudi. Mai seorang laki-laki, dia ni mengaku dia raja, dia menyuruh, dia memaksa dengan bala tentera dia, paksa penduduk Najran, Kristian Najran, suruh memeluk agama Yahudi, tinggalkan agama Nasrani. Dan apabila arahan itu disangkal, maka mereka ditolak hidup-hidup dalam parit yang besar.
dalam ayat Quran, dalam surah Al-Buruj ayat yang keempat, Allah cerita pasal kisah ini. Qutila ashabul ukhdud wan nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Ayat Quran surah Al-Buruj. Allah kata apa? Celakalah kaum yang menggali parit, musnahkanlah kaum yang menggali parit. Siapa dia? Ni Kristian Najran ini. Ni yang Yahudi ini yang membenamkan. Dia buat apa? Dia buat parit besar. Dia paksa suruh masuk agama Kristian, suruh masuk agama Yahudi. Tak masuk kalau agama Yahudi, dia masuk dalam parit, dia bakar api kuat-kuat. Kemudian tuan-tuan, tolak seorang-seorang masuk. Maka peristiwa nama dia Ashabul Ukhdud, orang-orang yang mati dalam parit yang besar. Ini telah menimbulkan kemarahan masyarakat Kristian, terutamanya maharaja-maharaja Rom. Lantas mereka menghasut orang Habsyah, menentang orang Arab, bahkan mengumpul sepasukan angkatan perang yang besar. Dan dengan bantuan tentera Habsyah Ethiopia seramai 70,000 orang askar di bawah pimpinan Iriyad, supaya terjamin keberkesanan penaklukan kedua ini dalam tahun 523 tahun Masihi. Juga berlaku peristiwa Ashabul Ukhdud dalam daerah Yaman. Maknanya apa tuan-tuan? Cerita Yaman dalam Quran ni banyak tak? Banyak tak? Banyak. Tu yang kita panggil dia kerajaan tua. Macam juga tuan-tuan, waktu peristiwa Nabi Sulaiman alaihi salam pi parking, waktu dia keluar daripada Baitul Maqdis menuju ke arah Mekah, masuk ke Mekah, kemudian keluar balik. Saya pendekkan cerita walaupun ada peristiwa berlaku di Mekah. Keluar balik, on the way nak balik semula ke Baitul Maqdis, singgah di satu tempat kawasan dia panggil Sahatul Khadra, satu kawasan lapangan berwarna hijau, tempat cantik ya, macam orang panggil apa, New Zealand punya kawasan menghijau tu kan, lawa ya. Macam orang ni duk pergi ke Karachi ya, mana Karachi apa, dia pergi ke Pakistan, cantik kan, warna hijau, ada sungai-sungai. Nabi Sulaiman berhenti di Yaman, di kawasan Sahatul Khadra ni. Bila berhenti situ tuan-tuan, di Yaman, dan peristiwa yang sama yang terakam dalam Al-Quran tentang burung hudhud yang hilang. Ingat tak cerita Nabi Sulaiman kan, burung hudhud hilang, dan Nabi Sulaiman suruh pergi cari balik burung hudhud ini. Hudhud ni pergi mana? Di manakah menghilangnya burung hudhud? Kan dalam lagu M. Nasir kan, tanya sama itu hudhud kan, hudhud. Sebab apa? Nabi Sulaiman arahkan burung hudhud untuk pergi cari ayam. Sebab bila dia singgah di kawasan Sahatul Khadra ni, kawasan ni tuan-tuan, Nabi Sulaiman dalam rombongan dia ada jin, ada syaitan, ada manusia, ada binatang-binatang yang ada sama. Maka nak bagi makan tentera yang banyak ni tuan-tuan, ramai yang ikut dia. Ramai tuan-tuan, dalam kitab Israiliyat sebutkan waktu sekali dia makan tuan-tuan, yang disembelih untuk makan adalah 25,000 ekor unta sekali makan. Besar. Nabi Sulaiman sendiri pun dah besar. Maka tuan-tuan, tentera tu punya ramai, makan sekali mengadap lagu tu. Hud-hud keluar pergi cari tempat mana ada air untuk ambil sumber. Tapi keluar tak balik mai. Rupanya dia pergi bertenggek tuan-tuan dekat mana? Satu taman yang dimiliki oleh seorang puteri. Dan taman itu merupakan satu istana yang cantik tuan-tuan. Istana itu, Allahu Akbar, saya tak ingat dah nama burung, nama hudhud ni ada dua nama. Satu hudhud Nabi Sulaiman,
Satu lagi Hudhud Yaman. Hudhud Nabi Sulaiman nama Asafir. Nama Asafir. Yang Hudhud Yaman tu kita ingat nama apa? Boleh lupa. Allahu Akbar. Burung hudhud yang Nabi Sulaiman ni, yang Asafir ni tuan-tuan, bertenggek dekat taman yang dimiliki oleh seorang puteri. Berlakulah dialog antara hudhud Yaman dengan hudhud Nabi Sulaiman. Berlaku. Dua-dua orang duk promote. Hang tahu tak ni tempat siapa? Yaman ni tanya. Yang Asafir kata, aku tak tahu. Dia kata cantik tak? Cantik. Tapi Hudhud ni kata apa? Tidak secantik istana kerajaan aku. Duk lawan dua orang. Pakat duk kata dia punya raja lah paling bagus. Lepas tu yang Yaman ni kata ni telah dimiliki oleh seorang puteri bernama Bilqis ataupun Balqis. Dan istana itu, istana Balqis ini terletak di mana? Di Yaman. Maka tuan-tuan, Yaman ni merupakan tempat yang memiliki sejarah tua. Sebab tu dia masuk dalam kitab sirah. Banyak peristiwa-peristiwa asal berlaku di Yaman. Baik. Maka bila berlakunya penentangan daripada bila mana Yahudi ini mula menentang orang-orang Kristian Najran ini, menyebabkan Kristian seluruh dunia marah, dan bapa pada Kristian pada masa itu Rom lah. Rom mengerahkan Ethiopia, itu Habsyah, sama-sama menentang, bawa 70,000 askar di bawah pimpinan Ariad. Kemudian tuan-tuan, sehinggakan Ariad diberi satu kedudukan sebagai pemerintah Yaman. Bila menang, dapat takluk kali kedua, Ariad ni dapatlah duduk dekat jadi raja. Ariad diberikan satu kedudukan sebagai pemerintah Yaman, sehingga Ariad ni tuan-tuan kalah, dibunuh oleh salah seorang panglima tentera Ariad sendiri. Ariad naik jadi raja. Bila dia pemenang, Ariad ni orang Habsyah, orang kulit hitam. Bila dia menang, dapat takluk kali kedua, dia adalah panglima perang dia. Duduk dengan dia, sama-sama dapat takluk. Tapi Ariad nak jadi raja. Asalnya sama-sama panglima perang. Bila Ariad nak jadi raja, yang panglima perang seorang lagi buat satu rencana tuan-tuan, nak menggulingkan kudeta. Kudeta ni kata tentera nak gulingkan kerajaan lah. Dan pada masa itulah seorang panglima tentera dia, orang kanan dia, telah mengkhianati kepada Ariad, iaitulah raja tersebut bernama, siapa jawab betul yang ni? Saya belanja dia tuan-tuan. Raja tu tuan-tuan kenal? Tuan-tuan kenal raja tu? Yang duk abang Raja Kapur, Raja Culan ke apa? Habsyah. Raja Habsyah, nama dia apa? Abrahah. Kenal Abrahah kan? Abrahah tak kenal, saya nak balik terus. Abrahah kan, yang serang Mekah kan? Raja tu lah tuan-tuan, dia lah yang menggulingkan Ariad ni. Tu yang dia nak jadi raja Yaman. Oh, baru kami tahu rupanya Abrahah nak jadi raja pun pergi guling kerajaan dulu. Ya. At least tuan-tuan, pada hari ni tuan-tuan tahu, kata Abrahah tu dia mai daripada seorang panglima tentera. Dia bukan raja asal. Dia jadi raja sebab dia gulingkan kerajaan Ariad ni. Kemudian ya tuan-tuan, bermula daripada situlah, oleh kerana Habsyah ni, oleh kerana Abrahah ni tuan-tuan, dia jiwa perang. Tu yang dia mempunyai satu bala tentera yang ada gajah.
nak membina empire kerajaan tentera dia yang tak terkalah. Tak ada lagi mana-mana kerajaan dalam dunia Arab yang mempunyai tentera yang memiliki gajah, melainkan Abraha seorang. Tuan-tuan, baik, dan Ariad dibunuh. Kemudiannya dialah yang mengerah tenteranya merobohkan Kaabah. Kemudian mereka dikenali sebagai tentera bergajah. Selepas peristiwa bergajah, rakyat Yaman bangun menentang penyerang Habsyah di bawah pimpinan Ma'adi Karib bin Saif Dhu Yadin Al-Himyari dengan bantuan orang Parsi. Berjaya mengembalikan kemerdekaan negara dan seterusnya. Ma'adi Karib dilantik jadi raja. Masa ni Abraha dah mati. Abraha mati bersebab siapa yang bunuh dia? Adakah yang membunuh dia Ma'adi Karib bin Saif Dhu Yadin Al-Himyari ini? Tidak. Abraha mati akibat daripada terkena batu-batu yang jatuh kepada dia waktu burung-burung ababil datang melontarkan batu-batu daripada gunung berapi ke atas tentera-tentera Abraha. Maka tuan-tuan, peristiwa Abraha ini merupakan catatan paling besar peristiwa bersejarah bagi orang-orang Mekah. Nombor dua peristiwa paling besar adalah pengorekan semula telaga Zamzam yang terkambuh oleh puak Jurhum satu masa dulu. Dua peristiwa besar yang pernah berlaku kepada Abdul Muttalib satu ketika dulu. Baik tuan-tuan, maknanya Abraha ini pernah bertemu dengan siapa dia? Abdul Muttalib, datuk Nabi SAW. Dan Abraha masuk punya tahun itulah tahun kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Sampaikan nama tahun Nabi dilahirkan itu dinamakan tahun gajah, bersempena dengan penyerangan tentera bergajah daripada Abraha ini. Punya besarnya sumbangan Abraha ini, besar dia punya sumbangan dia ke atas peristiwa, bukan ke atas pembangunan, tapi dia adalah merupakan satu raja yang memiliki sejarah buruk kepada orang-orang Mekah. Baik tuan-tuan, kemudiannya Ma'adi Karib menjadi seorang raja di Yaman. Bagaimanapun Ma'adi Karib terbunuh pula oleh seorang rakyat Habsyah yang sering bersamanya untuk memberi khidmat dan perlindungan. Mula Yaman jadi raja, kemudian ditakluk oleh Ethiopia, kemudian Yaman menang balik, kemudiannya mai Ariad berlakunya peristiwa Yahudi yang telah pun dipanggil Ashabul Ukhdud tu. Kemudiannya bila berlaku macam tu, orang Rom berpakat dengan Ethiopia, dengan Habsyah ni, serang balik Ariad jadi raja. Kemudiannya Abraha bunuh Ariad, Abraha jadi raja. Kemudiannya tuan-tuan, mai Ma'adi Karib pula menang dan jadi pula raja di kalangan orang Yaman. Merdeka pula Yaman. Lepas tu tuan-tuan, Ma'adi Karib pula dibunuh pula oleh seorang daripada rakyat Habsyah yang duk follow dia. Dibunuh pula tuan-tuan. Maka tuan-tuan, justru keluarga Dhu Yadin tersingkir selama-lamanya daripada menjadi raja. Kisra raja Parsi melantik seorang Parsi memerintah Sana'a, sekaligus menjadikan Yaman sebagai tanah jajahan Parsi. Pemerintahan Parsi kekal di Yaman sehingga pemerintahan terakhir Badhan memeluk agama Islam pada tahun 638 tahun Masihi. Badhan duduk sebagai pemerintah Parsi, tapi kemudian tuan-tuan masuk Islam pada 638 tahun Masihi. Dengan demikian, bila masuk je Islam Badhan ni tuan-tuan, Yaman telah pun bebas sebebas-bebasnya, lenyap kuasa Parsi, lenyap kuasa Rom, lenyap kuasa Dzulban bin Ma'adi Karib. Hanya timbul ialah kerajaan Islam pada tahun 638 tahun Masihi, dan Islam itu berkekalan sehingga sekarang.
Okey no? Baik tuan-tuan. Ini peristiwa yang pernah berlaku pada pemerintahan di Yaman. Baik tuan-tuan. Yang keduanya ialah pemerintahan di kawasan baik tuan-tuan, kita tengok sekarang ni agama bangsa Arab. Cukup dekat tu. Bab pemerintahan bangsa ni kita cukup dekat tu. Sekarang kita nak tengok tuan-tuan agama bangsa Arab. Apa agama bangsa Arab ni? Ada orang kata Arab ni memang bangsa daripada awal-awal Islam dah. Tuan-tuan, kalau orang tanya kat kita, ada orang cakap orang Arab ni dia ikut bangsa, dia ikut agama Nabi Ibrahim lah. Nabi Ibrahim agama apa? Agama Hanif. Hanif ni agama apa? Hanif ni agama apa? Hanif ni agama Islam lah tuan-tuan. Hanif ni agama Islam. Kalau orang tanya Nabi Ibrahim agama apa? Agama Islam. Nabi Musa agama apa? Tuan-tuan berani kata Nabi Musa agama Yahudi? Berani kata? Nabi Musa agama apa? Agama Islam. Nabi Isa agama apa? Tuan nak kata agama Nasrani? Berani kata? Nabi Isa dia agama Kristian lah. Berani kata? Tak, Islam. Nabi Daud agama apa? Islam. Nabi Adam agama apa? Islam. Semua para nabi tuan-tuan membawa agama yang sama, agama Islam. Tak ada khilaf, la khilafa fiha, tak ada khilaf. Sebab itu tuan-tuan, apabila orang Yahudi menyatakan bahawa dia berpuasa pada hari 10 Muharram, satu hari dia puasa 10 Muharram, Nabi tanya kat mereka, wahai ya ma'syarul Yahud, wahai kumpulan kaum Yahudi, pasal apa puasa? Bima tasumuna fi ashiratin minal Muharram, pasal apa kamu puasa pada 10 Muharram? Jawab orang Yahudi apa? Yahudi kata gharraqa fir'auna wa malaihi fi hadzal yaum, pada hari ini Fir'aun dengan tentera dia ditenggelamkan oleh Allah, dan kami umat kami ni dulu-dulu ni Bani Israel ni telah pun diselamatkan oleh Allah pada hari 10 Muharram ni, maka sebab tu kami puasa. Nabi Musa menyelamatkan kami bersama-sama dengan tentera-tentera kami. Allah menyelamatkan kami pada hari itu. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Nabi jawab apa? Nahnu ahaqqu minkum li Musa. Nabi kata, kalau nak kira, kami lebih berhak lagi ke atas Musa, bukan kamu. Pasal apa Nabi cakap macam tu? Kerana innahu musliman, kerana dia merupakan seorang muslim. Nabi Musa itu muslim, dia bukan Yahudi. Siapa yang kata Nabi Musa Yahudi? Kita main kepala kita kan. Sah kata Nabi Musa dengan Bani Israel, Nabi Musa Yahudi? Bukan. Nabi Musa musliman, seorang muslim, seorang Islam. Baik tuan-tuan, agama bangsa Arab masuk dah ke waktu? Tiga 30 saat lagi. Okey, saya takut saya terlajak, kerana ni sirah dia takut terlajak. Baik, agama bangsa Arab, kebanyakan bangsa Arab patuh kepada seruan Nabi Ismail alaihi salam. Azan. Okey, kita tunggu dulu, stay tune.
Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan, agama bangsa Arab, kebanyakan orang-orang Arab dia patuh kepada agama dan seruan daripada Nabi Ismail alaihissalam, yakni menganut agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini asal orang Arab. Asal orang Arab dia follow agama Nabi Ismail. Pasal Nabi Ismail adalah pencetus kepada perkembangan bangsa Arab. Sebab susu galur keturunan Nabi Ibrahim pecah dua. Satu pecah di Baitul Maqdis, satu lagi berpecah di Mekah. Maka yang di Baitul Maqdis daripada keturunan Nabi Ishaq turun kepada Nabi Yaqub alaihissalam, dari Nabi Yaqub berpecahnya 12 keturunan dari Bani Israel. Mai pada Nabi Ismail, maka pecahnya keturunan kepada Jurhum dan kepada puak bangsa-bangsa Arab yang berada dalam dunia Jaziratul Arab. Maka tuan-tuan, agama asal orang Arab ikut Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail ikut siapa? Ikut ayahda dia Nabi Ibrahim alaihissalam. Mula mereka tuan-tuan beriman ikut sebiji agama Islam. Sebiji agama Islam. Sebab Nabi Ibrahim agama dia agama Islam, agama Hanif tu agama Islam. Baik tuan-tuan. Sampailah satu masa tuan-tuan, dalam ketekunan pengibadatan kepada Allah, cara semayangnya cuma perbezaan solat yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan cara kita hari ini adalah merupakan satu perbezaan. Kita semayang tuan-tuan dengan Nabi Ibrahim, sampailah Nabi Ibrahim, sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa, solat kita berbeza, mempunyai persamaan tapi ada perbezaan sikit. Apa persamaan dan apa perbezaan? Tuan-tuan pernah tanya orang? Saya cerita tuan-tuan kan cara semayang Nabi Ibrahim, cerita ada kono? Tak. Cerita kan? Tak lagi. Tak payah cerita, tunggu hari lain. Tuan-tuan, elok cerita masa peristiwa Isra wal Mi'raj baru kena cerita. Tapi tak apa, saya cerita tuan-tuan awal-awal. Sebab cikgu kalau dia tanya soalan, dia tanya
Tak tahu dia tak tahu. Balik bercari sendiri. Yang tu bukan cikgu. Itu bukan cikgu. Cikgu kau tanya dia kena jawab. Kalau dia punya anak murid dia tak mau jawab, dia kena jawab. Sebab dia tahu anak murid dia tak tahu. Jangan tinggalkan orang-orang yang tak tahu dengan tak tahu sampai bila-bila. Tiba-tiba suruh tuan-tuan balik cari sendiri. Nayok. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim cara semayang dan tuan-tuan, cara solat Nabi Ibrahim AS sama sebiji macam cara kita semayang hari ni. Perbezaan dia ialah tak ada rukuk. Rukuk tak ada. Pasal itulah tuan-tuan, dalam Quran hari ni, dalam Quran turun ayat Quran, dia sebut apa? Warka'u sujada, ruku'an sujada, rukuk dan sujudlah. Dia tak sebut pun duduk antara dua sujud, dia tak sebut. Tak sebut pun i'tidal, tak sebut. Tapi disebut ruk'an sujada, rukuk dengan sujud. Pasal apa? Rukuk itu membezakan antara solat Nabi Ibrahim, solat yang selama ni dibuat dengan solat Nabi Muhammad SAW. Solat yang kita buat hari ni tuan-tuan tidak pernah dibuat oleh sesiapa pun sebelum datangnya Nabi Muhammad. Tak pernah. Sebab itu ada kita duk dengar peristiwa Isra wal Mi'raj. Dengar kita tiap-tiap tahun. Sampailah ustaz-ustaz mai cerita kat tuan-tuan, ketika mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan daripada kota Mekah menuju kepada Masjidil Aqsa, dan ketika itulah Nabi kita sampai di Masjidil Aqsa oleh kerana Nabi itu merupakan khatimul anbiya wal mursalin, seorang nabi, pengutus dan penyudah bagi para anbiya dan para mursalin. Khutbah Jumaat nah. Maka Nabi kita telah mengimamkan para anbiya yang berada di dalam Masjidil Aqsa. Kita pun dengar, khusyuk dengar. Kemudiannya Nabi pun diperjalankan dengan Mi'raj, dinaikkan dari satu lapisan langit ke satu lapisan langit, sehinggalah bertemu dengan alam malakut, dibawa kepada alam jabarut, sehinggalah kepada Sidratul Muntaha. Maka ditinggalkan Nabi di situ. Jibril alaihissalam menegaskan bahawa beliau tidak boleh bersama dengan Nabi, hanya Nabi sahaja boleh datang ke tempat tersebut. Maka bertemulah kekasihnya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situlah berlakunya penerimaan dan pensyariatan solat. Yang tadi yang Mi'raj itu terima solat. Yang tadi jadi imam semayang dekat Masjidil Aqsa, semayang pakai syariat mana? Tuan-tuan tak pernah tanya ke? Tak pernah tanya. Tak pernah fikir nak tanya, betul tak? Betul tak? Tak pernah fikir nak tanya semayang apa kat situ. Nabi baru nak naik pergi ambil syariat solat, tapi Nabi jadi imam sebelum naik. Oh, tega ustaz tu. Kami tak terfikir pula. Pasti apa tak terfikir? Sebab kita ni, iman kita tuan-tuan dan takwa kita memang tulen. Kita memang ingat dan kita akan beriman saja. Sebab kita akan yakin seyakin-yakinnya dengan agama. Cerita pi apa pun benar dan benar. Kita tak tanya pun tak apa. Tapi oleh kerana kita ni nak mengaji, kenalah tanya. Syariat tu syariat apa? Semayang pakai syariat mana? Para nabi yang ada, para nabi yang jadi makmum ni semua dah wafat. Depa main macam mana? Adakah semua orang nampak para anbiya ni yang dia punya jumlah dia ribuan-ribuan ini duduk dalam Masjidil Aqsa, semua orang nampak ke? Maka jawapan dia tuan-tuan, Nabi solat secara syariat yang dibawa sebelum daripada peristiwa Mi'raj. Solat tanpa rukuk. Dan para anbiya yang duduk dengan Nabi ini, ada qaul yang mengatakan para nabi ini datang birruh, dengan ruh mereka, tapi Nabi diperlihatkan ruh itu manusia lain tak nampak, orang lain tak nampak, tapi Nabi jadi
imam. Tuan-tuan, dapat jawapan noh? Dapatlah jawapan. Jadi bila naik peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi turun daripada peristiwa ini, pensyariatan solat telah pun bertukar. Iaitulah mula ada rukuk. Ini berdasarkan kombinasi pelakuan-pelakuan para malaikat yang Nabi lihat ketika mana melalui alam malakut, alam para malaikat. Kerana para malaikat sembahyang mereka satu orang satu rukun, dan rukun itu seorang kalau dia rukuk sampai kiamat rukuk, ada seorang sujud sampai kiamat sujud, ada seorang takbiratul ihram, duduk takbiratul ihram itu situ sampai kiamat. Maka kombinasi itu mewujudkan semayang kita hari ini. Boleh nah? Boleh faham nah? Alhamdulillah. Baik tuan-tuan, sikit lagi. Maka bila mana datangnya agama Islam, penyembahan Allah telah pun bermula sejak lama dah. Tiba-tiba tuan-tuan, kita tahu makhluk yang paling membenci kepada penyembahan Allah adalah Azazil, Iblis laknatullah. Iblis akan sentiasa menggoda manusia supaya berpaling daripada menyembah Allah. Maka tuan-tuan, dalam bab yang 3 ini, seorang tokoh telah pun diperkenalkan, dan tokoh itu tuan-tuan adalah tokoh yang telah membawa satu perubahan besar kepada landscape pengibadatan dan kefahaman agama terhadap bumi Mekah dan bumi Arab. Telah mengubah suasana. Ada seorang tokoh yang disegani, dikasihi oleh masyarakat setempat, perwatakannya lembut, mudah didekati, masyarakat sayang, follower dia ramai, pengikut dia ramai. Dan dialah tuan-tuan membawa perubahan landscape pengibadatan di bumi Mekah dan bumi Arab. Namun tuan-tuan, dialah manusia yang Nabi pernah mengatakan, aku pernah melihat si fulan bin si fulan dalam neraka Jahannam dalam keadaan sedang berenang-renang dengan keadaan lemas dia dalam neraka Jahannam. Siapakah tokoh tersebut? Dia buat perubahan, tapi dia duduk dalam neraka. Siapa dia? Tuan-tuan, nama beliau adalah Amru bin Luhai. Siapa dia Amru bin Luhai? Dia ni orang saya sebut tadi, lembut perwatakan, bagus, sayang masyarakat suka dekat dia. Tapi dialah orang yang membawa perubahan, bawa mai berhala bawa masuk pergi ke Mekah. Bagaimana cara dia bawa masuk? Bagaimana kefahaman dia? Bagaimana tuan-tuan dia memahamkan masyarakat Arab tentang penyembahan berhala? Untuk mengetahui lebih lanjut, tunggu tahun depan jumpa pula. Baik tuan-tuan, tahun depan jumpa betul ni bulan 12 tahun depan bulan 1 tahun depan jumpa pula. Baru kita cerita tuan-tuan pasal Amru bin Luhai ni. Pasal kalau saya mula cerita Amru bin Luhai tuan-tuan, 9 lebih tak habis. Pasal Amru bin Luhai ni, dia punya penangan dia boleh tahan. Landscape bumi Arab, dunia Arab ni berubah 100%. Dia akan berkait dengan Nabi Nuh alaihi salam. Dia akan ada kaitan dengan penyembahan umat-umat terdahulu. Bagaimana bumi Mekah dulu orang main sikit-sikit, tiba-tiba orang main ramai. Pasal Amru bin Luhai ni. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung balik tahun depan jumpa pula. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan, boleh kat tahun depan jumpa? Tak jauh kat tahun depan, langkah tahu tu. Wallahu a'lam tuan-tuan. InsyaAllah
Moga-moga pertemuan malam ni ada barakah, pertemuan hari ni ada keberkatannya yang baik daripada Allah yang buruk pada saya tuan-tuan. Saya mohon beribu kemaafan andai kata sepanjang kita duduk mengaji ni tuan-tuan, tahun 2023 kita mula mengaji ni, andainya ada sebarang salah silap saya, terkasar bahasa ataupun tersalah cakap, terasa hati ataupun menyimpan apa-apa perasaan tak baik kepada saya mohon beribu kemaafan sebagai seorang yang masih lagi dikira sebagai anak-anak tuan-tuan, mungkin adik-adik tuan-tuan. Saya mohon maaf banyak-banyak tuan-tuan. InsyaAllah tujuan saya satu saja tuan-tuan, adalah untuk memahamkan masyarakat bagaimana pentingnya sirah an-nabawiyah untuk mengubah hidup kita tuan-tuan, dan faham kita ni adalah asal daripada sesuatu yang hebat, dan mengembalikan kehebatan itu adalah satu kewajipan bagi kita tuan-tuan. Kembalikan kehebatan Islam dan kembalikan kehebatan yang pernah dikecapi oleh orang-orang Islam terdahulu. Maka tuan-tuan, orang Islam satu umat yang dipanggil sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat atas muka bumi ini. Maka umat ini perlu menjadi sehebat-hebat yang mungkin, insya-Allah. Wallahu a'lam. Moga-moga Allah berikan kebaikan pada kita. Allah ampunkan dosa kita dengan asbab majlis-majlis seperti ini. Allah kembangkan lagi bumi dan juga perkembangan Masjid Al-Qahar ini, agar tuan-tuan dapat mengecapi sesuatu yang lebih hebat dan menjadikan tempat ini pusat, sebagai pusat orang-orang Islam untuk berkumpul dan berteduh. InsyaAllah tuan-tuan, kita jumpa lagi. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa min nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.